Assalamualaikum, bertemu kembali dalam channel Feeling is Fun bersama Cikgu Syafina. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hai, bertemu kembali dengan Cikgu Syafina. Hari ini kita akan sambung dengan bab cahaya dan optik di bawah subtopik 6.5 peralatan optik. Jadi dalam subtopik ini kamu akan mempelajari peralatan-peralatan optik yang digunakan dalam kehidupan harian kita. Ada peralatan yang pernah kamu gunakan, kamu lihat, dan ada peralatan yang mungkin baru bagi kamu. Tetapi cikgu rasa kamu semua pernah lihat peralatan yang kita akan pelajari. Baiklah, untuk peralatan optik ini yang kita akan laksanakan di kelas. Tapi menggunakan kelas untuk secara online, kita nak laksanakanlah aktiviti ini ya. Kerana kat dalam kelas kamu akan berkaitan dengan kamera, mikroskop dan teleskop. Kamu boleh melihat alatan-alatan ini untuk menggambarkan ataupun menyatakan ciri-ciri imej yang terbentuk daripada peralatan-peralatan ini ya. Apa imej yang terbentuk oleh kaca besar, imej oleh mikroskop, majmuk dan juga teleskop. Okey. Jadi untuk melihat peralatan-peralatan ini, yang pertama sekali adalah kita boleh perhatikan ya, iaitu kanta pembesar. Kanta pembesar ni memang kita biasa tengok dan ada di kalangan kita biasa guna. Tetapi kita nak mengenal pasti individu yang menggunakan kanta pembesar ini sebagai satu peralatan bagi mengenal pasti. Contohnya di sini adalah menilai batu permata. Untuk menilai batu permata ahli gemologi yang akan menggunakan kanta pembesar. Yang seterusnya, kanta pembesar ini juga digunakan oleh ahli oftalmologi. Oftalmologi ini adalah untuk memeriksa mata. Jadi dia menggunakan kanta pembesar ini adalah untuk memeriksa mata. Ini dikenali sebagai ahli oftalmologi. Yang seterusnya adalah mikroskop. Okey, alat yang kedua adalah mikroskop. Mikroskop ini selalunya kita panggil ahli mikrobiologi kerana mereka akan melihat objek-objek yang mikrob halus. Dari melalui mikroskop mereka akan dapat melihat pelbagai mikroorganisma. Tetapi kalau kamu sendiri sebagai pelajar, kamu juga menggunakan mikroskop majmuk di dalam makmal untuk melihat sel-sel ataupun mikroorganisma yang kamu dah pelajari. Peralatan yang mikroskop juga digunakan oleh ahli geologi, di mana ahli geologi menggunakan mikroskop untuk melihat dan mengenal pasti spesimen batuan ataupun mineral. Okey, daripada hasil geologi mereka akan memerhatikan spesimen-spesimen yang mikrob dengan menggunakan mikroskop. Okey. Yang seterusnya adalah teleskop. Teleskop alat yang ketiga. Ianya kalau kita lihat pada sejarah teleskop ini pada tahun 1909 Galileo Galilei telah mencipta teleskop untuk melihat 4 bulan mengelilingi mushtari. Kejayaan ini mencetuskan revolusi di dalam kajian astronomi. Okey, jadi kat sini kita tahulah yang teleskop ini digunakan oleh ahli astronomi untuk mengkaji jasad-jasad samawi. Jasad-jasad samawi ini adalah jasad-jasad yang berada di luar daripada atmosfera kita di angkasa lepas. Okey. Pada abad ke-17, Anthony Van Leeuwenhoek telah berjaya mencipta sebuah mikroskop kanta yang dapat menghasilkan pembesaran linear 300 kali ganda. Beliau berjaya melihat mikroorganisma. Okey. Mikroskop majmuk. Jadi kita akan melihat penerangan secara detail berkaitan dengan mikroskop majmuk. Kalau kita tengok tadi, awak lebih tahu mikroskop ini digunakan untuk melihat mikroorganisma. Jadi apa yang kamu akan pelajari hari ini adalah mikroskop majmuk ini dari segi bagaimana ianya dihasilkan. Terdiri daripada kanta jenis apa, dekat mana dia punya panjang fokus dia berapa. Okey, kanta objek mempunyai panjang fokus yang berbeza dengan kanta mata. Jadi kat sini first kali kita tengok mikroskop majmuk terdiri daripada 2 keping kanta cembung yang mempunyai panjang fokus yang berbeza. Okey. So panjang fokus bagi kanta objek
dengan panjang fokus FO dan kanta mata dengan panjang fokus FM. Okey, panjang fokus FO kurang daripada panjang fokus FM. So, yang pertama sekali ianya terdiri daripada dua kanta cembung. Yang kedua, poin yang kedua adalah panjang fokus objek lebih kecil daripada panjang fokus mata. Nanti cikgu akan tunjuklah apa itu kanta mata, apa itu kanta objek. Yang ketiga, okey, ni poin yang ketiga, jarak di antara kanta objek dan kanta mata ialah FO lebih besar daripada FO tambah FM. So kita buat D lebih besar daripada FO tambah FM. Okey, jarak objek adalah di antara FO dan 2FO. Okey, ini adalah poin yang ini poin ketiga. Poin keempat kita ialah U di antara FO dan juga 2FO. Ini pun cikgu akan tunjukkan nanti. Dan kat sini kita akan dapat melihat imej yang akan dihasilkan. Okey, imej yang pertama I1 nyata, songsang diperbesarkan. Dan imej yang kedua, imej yang satu ini akan menjadi objek untuk kanta mata. Mungkin kamu lihat penerangan ayat ni tak berapa jelas. So sekarang cikgu akan tunjukkan dia punya lukisan. Ini adalah lukisan bagi susunan kanta bagi mikroskop majmuk. Okey, mikroskop majmuk tadi kita ada sebut ianya menggunakan dua kanta, iaitu kanta objek dan juga kanta mata. So kita boleh lihatlah dianya menggunakan dua kanta cembung. Okey, poin yang pertama ianya menggunakan dua kanta cembung. Alright, kanta cembung itu bertindak sebagai kanta objek dan juga kanta mata. Yang dekat dengan objek kita panggil kanta objek. Yang dekat dengan mata ataupun pemerhati kita panggil kanta mata. Okey, poin yang kedua dia bagi tahu tadi panjang fokus kanta objek lebih pendek daripada panjang fokus kanta mata. So boleh tengoklah ini ialah FO per FE. Okey, ini ialah FM. Boleh nampak beza dia kan. So yang ketiganya dia ada mengatakan bahawa okey, kita punya objek itu tadi berada di antara F dengan 2F. So ini adalah F, di sini ialah 2F. So kita boleh tengok ini kita punya objek lah. So yang seterusnya adalah kita ada objek. Objek ini akan menghasilkan imej yang pertama. Pada imej yang pertama ini bertindak menjadi objek untuk mata supaya dapat imej akhir. Okey, so cikgu akan tunjuk dia punya flow dia. Okey, so kita tengok kat sini ya. Ini adalah mikroskop majmuk, di mana first kali kita ada dua kanta, kanta objek dan juga kanta mata. Ingat, kanta objek berada dekat dengan objek, kanta mata berada dekat dengan mata. So yang poin yang pertama adalah kita melibatkan dua kanta cembung. Poin yang kedua adalah okey, panjang fokus kanta mata lebih pendek daripada panjang fokus kanta objek lebih pendek daripada panjang fokus kanta mata. So kita boleh perhatikan. Poin yang ketiga adalah power ataupun kuasa. Okey, kuasa kanta objek lebih besar daripada kuasa kanta mata. Okey, kenapa kuasa kanta objek lebih besar daripada kuasa kanta mata? Seperti yang kita dah pelajari sebelum ni, power sama dengan 1 per F. Okey, jika F kita panjang maka power kita rendah. So awak boleh perhatikanlah, F bagi kanta mata tu lebih panjang maka powernya lebih rendah. So poin yang keempat tadi kita katakan U di antara F dan juga 2F. Okey, nanti cikgu akan tunjukkan. Okey, so daripada sini U di antara F dengan 2F. Okey, kamu boleh perhatikan kanta objek ini kenapa dia lebih kanta objek ini dia lebih tebal. Tebal ni sebab apa? Sebab kita dah katakan tadi kanta objek lebih mempunyai kuasa yang tinggi. Sebab kita dah belajar kan, semakin bertambah kuasa kanta, semakin tebal kanta tersebut. Tapi kita perhatikan yang kanta mata ini
kurus dan lebih tinggi. Bila lebih tinggi ini kita katakan yang ianya mempunyai diameter yang lebih panjang. Okey, diameter yang lebih panjang. Kenapa dianya lebih panjang? Lebih panjang sebab ianya boleh membenarkan lebih banyak cahaya masuk. Okey, membenarkan lebih banyak cahaya masuk. Bila cahaya yang banyak masuk, ia akan menghasilkan imej yang lebih jelas. Okey, so kita tengok. So ini ialah panjang fokus bagi kanta objek dan ini ialah panjang fokus bagi kanta mata. Okey, katakan kita ada satu objek. Syarat dia apa tadi? Objek mesti di antara F dengan 2F. Okey, so kamu perhatikan. So, kita lukis macam kita dah belajar dalam lukisan kata cembung. Selari dengan paksi utama. Menumpu ke titik. Fokus di bahagian yang nyata. Garisan kedua adalah melalui pusat kanta. Jadi kamu perhatikan. Terdapat persilangan di antara garis sinar yang pertama dan kedua. Di persilangan tersebut. Okey, ini adalah garisan yang ketiga. Terdapat persilangan. Maka kita akan tahu yang imej kita terbentuk di situlah. So, ini ialah imej yang pertama. So, imej yang pertama terhasil daripada objek asal kita bertindak sebagai objek bagi kanta mata. Kalau kita tengok tadi, okay, ini adalah objek. Objek ini dapat imej yang pertama. Imej yang pertama ini menjadi objek bagi kanta mata. So, kita lukis juga garis selari dengan paksi utama. Okay, dari masuk ke dalam mata. Garis yang kedua melalui pusat kanta. Kita unjurkan. Kita panjangkan. Sebab kita tahu kalau unjurkan ke bahagian atas ni takkan ada persilangan. So, kita unjurkan ke bawah. So, kita perhatikan. Alright, kita perhatikan. Daripada unjuran itu tadi, kita perhatikan akan terdapat persilangan. Betul? Persilangan kat mana tu? Persilangan di bahagian sini. Ini adalah imej akhir yang terhasil. Sorry, cikgu ni. Imej akhir yang terhasil. So, apa ciri-ciri imej yang pertama? Imej yang pertama adalah songsang, nyata, diperbesarkan daripada objek yang asal. Daripada objek ini kita dapat imej yang terakhir lebih besar, maya dan songsang daripada objek yang asal. Okey, cikgu harap kamu nampak gambaran dia. Okey, cikgu cikgu ulang lagi sekali garis-garisan dia. Sorry. Okey, sekejap ya. Kita rewind garisan-garisan dia. Kamu perhatikan lagi sekali. First kali kita ada objek di antara F dengan 2F. Garisan selari dengan paksi utama menumpu ke titik fokus. Garisan kedua melalui pusat kanta. Garisan yang ketiga melalui fokus dan terbias bercantum menghasilkan imej yang pertama. Imej yang pertama mempunyai ciri-ciri imej yang diperbesarkan, nyata dan songsang daripada objek. Daripada imej yang pertama, ianya menjadi objek kepada kanta mata. So, kita lukis garis sinar selari dari paksi utama, terbias ke dalam mata, melalui pusat optik, kita unjurkan dan kita dapat persilangan, terbentuk imej yang kedua. Imej yang kedua adalah diperbesarkan daripada objek asal, maya dan juga songsang daripada objek asal. Kalau kita bandingkan dengan imej yang pertama ni sebagai objek tadi, ianya tegak lah. Okey, cikgu harap kamu dapat. So, yang kedua kita akan tengok secara detail adalah teleskop. Okey, teleskop pun sama, terdiri daripada dua kanta cembung, iaitu kanta objek dan juga kanta mata juga. Alright, so daripada sini kita pasti bahawa kanta dengan panjang fokus FM lebih pendek daripada FO. Dia terbalik dengan mikroskop. Okey, jarak di antara kanta objek dengan kanta mata ialah FO tambah FM. Kalau untuk kita punya mikroskop tadi, jarak di antara kedua-duanya adalah lebih besar daripada FO tambah FM. So, sinar selari daripada objek yang jauh akan ditumpukan pada
kanta objek membentuk imej yang pertama yang mempunyai ciri-ciri nyata, songsang dan diperkecil. Imej yang pertama ini akan bertindak sebagai objek bagi kanta mata, sama macam mikroskop juga. Kemudian ianya akan menghasilkan imej yang kedua, iaitu maya, songsang dan diperbesarkan berbanding dengan objek. Okey. So biasanya imej yang kedua ni akan terletak di infinity lah, di mana kita katakan ianya berada pada pelarasan normal. Okey, ini adalah gambar rajah bagi teleskop. So kalau kita tengoklah, kita ada dua kanta, tapi kamu boleh perhatikan kanta dalam teleskop, kanta objek dengan kanta matanya berbeza dengan mikroskop, dia terbalik. Okey, kalau kita tengok tadi dalam mikroskop, kanta matanya lebih nipis dan lebih panjang diameter. Tetapi untuk teleskop, ianya sebaliknya. Kanta objek yang lebih nipis dan lebih panjang diameter sebab kita nak masukkan lebih banyak cahaya daripada objek yang jauh. So, cikgu akan terangkan satu persatu. Okey, pertama sekali, dari segi FO dan FE. Okey, poin yang pertama, kalau kita tengok mikroskop, FE lebih besar daripada FO, betul? Tetapi dalam keadaan kita punya teleskop, okey, FO lebih kecil daripada FO lebih besar daripada FM. Maksudnya panjang fokus FO nampak lebih panjang daripada FM. Okey, poin yang pertama tadi dia menggunakan dua kanta cembung juga. Okey, lupa cikgu. Poin yang kedua, FO lebih besar daripada FM. Poin yang ketiga, kita perhatikan jarak di antara FO dan FM. Kalau kita tengok tadi, bagi mikroskop, jarak di antara dua kanta lebih besar daripada FO tambah FM. Okey. Untuk teleskop, D, jarak di antara kedua-dua kanta. Ini jarak di antara dua-dua kanta. D kita panggil. Okey. D dia adalah sama dengan FO tambah FM. Contohnya kalau FO kita ni 3 cm, FM kita ni 1 cm, maka total dia adalah 4 cm. Tapi kalau mikroskop, dia akan dapat lebih besar sebab di antara FO dan FE nya ada ruang. Kalau dalam teleskop, FO dan FE berada di atas titik yang sama. Okey, dapat ya. Yang keempat ialah dia punya power. Power ni kalau kamu tengok daripada hubungan P sama dengan 1/F, semakin panjang fokus, semakin rendah power. So, kat sini kamu boleh buat dia punya conclusion lah. Di mana, okey, kita tengok yang FO, power FO lebih, power kanta objek lebih kecil daripada power kanta mata. Okey, yang kelima, dari segi dia punya ketebalan lah. Kalau kita tengok ketebalan kanta objek lebih apa? Lebih nipis. Okey, daripada kanta mata. Okey, ini adalah kerana bila power dia kecil, maka dia akan jadi lebih nipis. Okey, yang keenam, kedudukan imej kita adalah di kedudukan objek kita adalah di infinity. Okey, berbanding dengan mikroskop, kedudukan objeknya adalah antara F dengan 2F. Okey, so kita akan tengoklah. Okey, so garisan kita kita buat daripada infinity. Right, kita akan dapat persilangan imej kita berada di kedudukan di atas FO dan FE. So ini adalah imej 1. Imej 1 ialah imej yang terbentuk di atas titik FO dan FE. Alright, ini adalah daripada objek yang berada di infinity. So daripada situ kita jadikan imej 1 yang terbentuk daripada objek di infinity sebagai objek bagi kanta mata. So kita lukis garis selari dengan paksi utama melalui kanta mata, titik fokus mata, pusat optik kanta mata,
Dan kita unjurkan. Okey, unjurnya sebenarnya dia akan berada terlalu jauh lah di infinity. So kita biasanya tak lukis pun, kita sekadar buat unjuran macam tu saja. Sebab imej kita yang terakhir tu terbentuk di infinity ya, di mana ianya lebih besar. Okey, cikgu ulang lagi sekali. Kamu perhatikan. Okey, cikgu patah balik ya. Patah balik setiap garis sinar ni. Okey, so kita ada objek di infinity. So kita unjurkan garisan yang pertama. Okey, garisan yang kedua dan juga garisan yang ketiga. Dapat persilangan, kita dapat imej yang pertama. Imej yang pertama mempunyai ciri-ciri nyata, songsang dan diperkecilkan daripada objek yang sebenar. Kemudian kita jadikan imej yang pertama itu sebagai objek kepada kanta mata. So kita gariskan, kita dapat imejnya yang berada di infinity, di mana imejnya adalah imejnya lebih besar, maya dan juga songsang daripada objek asal. Ini ialah teleskop. Baiklah ya. So aplikasi kanta besar kecil dan teknologi peralatan optik, di mana kemajuan teknologi peralatan optik telah berjaya menghasilkan banyak kanta bersaiz kecil dan ianya digunakan dalam kamera telefon pintar dan juga televisyen litar tertutup CCTV. Okey, kemajuan teknologi ini telah menyebabkan penggunaan peralatan optik yang lebih meluas dan ianya dihasilkan dalam saiz yang lebih kecil. Okey, terdapat di dalam kita punya telefon pintar dan juga televisyen litar tertutup CCTV. So aktiviti yang kamu akan laksanakan adalah yang ini kita boleh laksanakan dalam kelas. So cikgu akan terangkan sikitlah. CCTV biasanya digunakan sebagai kamera untuk menangkap gambar dan juga video yang jelas lah. Di mana kanta merupakan komponen paling utama dalam kamera telefon pintar dan juga CCTV. Okey, telefon pintar yang nipis dan CCTV yang bersaiz kecil mempunyai kanta cembung yang bersaiz kecil. So kanta ini boleh membentuk imej yang nyata, songsang dan diperkecilkan kepada sensor. So jarak minimum di antara sensor dan pusat kanta haruslah sama dengan panjang fokus kamera seperti yang ditunjukkan dalam rajah. Oleh kerana panjang fokus kanta kamera tidak boleh bernilai sifar, maka ketebalan keseluruhan sebuah telefon pintar terhad kepada panjang fokus kanta tersebut. That's why kamu boleh tengok handphone kamu tu ada ketebalan yang berbeza-beza menghasilkan kita punya fokus kamera yang berbeza. Yang seterusnya ialah pembentukan imej oleh kanta bersaiz kecil dalam telefon pintar dan CCTV. Ini adalah kita punya gambaran garis sinar dia, di mana cara kita tengoklah, ini kanta yang digunakan. So daripada situ dia ada saiz sensor. So kat sini, daripada sini dia akan boleh menghasilkan medan penglihatan dan juga jarak objek lah, bergantung kepada kita punya saiz sensor ni tadi. Okey. So kalau saiz sensornya lebih besar, maka dia punya medan penglihatannya pun akan jadi lebih besar. Okey. So aktiviti. So untuk aktiviti ini, cikgu berdasarkan pengetahuan kamu apakah contoh lain peralatan yang melibatkan penggunaan kanta dalam kehidupan harian. Jadi cikgu akan minta kamu untuk buat task. Saya akan bagi tahu task dalam Telegram nanti. Okey. So cikgu harap kamu faham apakah yang kamu pelajari hari ini. Yang pertama, peralatan-peralatan optik, dan kamu juga harus jelas bagaimana cara untuk melukis garis sinar bagi mikroskop, teleskop dan juga CCTV ataupun telefon pintar. Okey ya. Jangan risau sekiranya ada di kalangan kamu yang tak jelas dengan cara melukis, cikgu akan bantu kamu sehingga kamu faham dan kamu tahu untuk melukis dan memahami mikroskop dan juga teleskop. Okey, sekian dulu untuk kali ini. Sehingga kita bertemu lagi. Sekian, terima kasih. Where there is a will, there is a way. Di mana ada kemuan, di situ ada jalan. Assalamualaikum dan salam mesra daripada Cikgu Syafinar. Bye.